Assalamualaikum. Kembali lagi kita ke program page LearnMaster Hospitality and Culinary Arts. So hari ini sama juga kita akan bersama-sama dengan produk Rex. Okay. Dan asisten saya hari ini Miss Humaira. Okay, Miss Humaira saya akan tunjukkan cara macam mana untuk buat resepi hari ini. Okay, yang which is resepi yang kegilaan semua orang dulu Ramadan. Okey, sebab apa, bila kita nak berbuka, okey, kita akan mencari satu resepi yang sejuk dan sedap. Okey, so hari ini saya akan tunjukkan macam mana nak buat bubur jagung bersagu. Okey. So, bahan-bahan yang akan kita gunakan untuk bubur jagung sagu ni, okey, dan of course tadi, okey, kita bersama Rex hari ni. So kita akan pakai santan Rex sebanyak 2 cup santan Rex dan satu penuh sweet and natural whole kernel corn, okey, by Rex also. Okey, ini saya dah keluarkan, okey, 1 tin. Kita juga menggunakan 2 cup air biasa, ataupun kalau perempuan nak cepatkan lagi proses ni, boleh gunakan 2 cup air panas. Okey. Dan di sini saya ada setengah cup sagu yang telah saya rendam dahulu. Dan ini kita pakai gula Melaka. Okey, gula Melaka ni saya dah grated. Okey. Kan portion dia adalah lebih kurang dalam 1,5 cup. Okey, untuk orang yang tak suka manis, tapi kalau yang suka manis mungkin you boleh pakai 3 suku cup. Okey, dan sedikit garam. Dan jangan lupa untuk aroma kita boleh pakai this one daun pandan. Okey, saya pakai 2 helai daun pandan. Okey, so kita boleh mulakan proses. Panaskan kuali. Okay. Saya pakai periuk ni. Okay. Hati-hati Humaira. Saya cakap tadi. Okey Humaira, masukkan 2 cup air dulu. Okay. Masukkan. Hati-hati. Humaira larutkan setengah cawan gula Melaka ke dalam air yang telah dimasukkan tadi. Ya, semua. Bubur jagung dengan sagu ni tuan-puan boleh sediakan dia ataupun hidangkan secara sejuk ataupun panas, bergantung kepada selera masing-masing lah ya. Okay. Apa yang bagusnya dengan santan kelapa Rex ni, coconut santan kelapa daripada produk Rex ni, okey, santan dia tidak akan me-alter ataupun orang kata apa, bila kita buat setengah produk lain, okey, santan dia terlalu manis. Apa akan jadi kalau kita follow resepi tu dan kita campurkan gula dan santan, apa yang terjadi? Dia akan jadi terlalu manis. So, untuk santan ni dia tidak manis. Kalau resepi bagi tahu 2 cup, maksud dia kita just follow 2 cup sahaja, tak perlu kurangkan ataupun tambah air. Okey. Dan juga untuk sweet and natural whole kernel corn ni, okey, tuan-puan boleh gunakan air dia sekali untuk blend, ataupun kalau tuan-puan tak suka manis sangat, boleh buang air dia dan gunakan dia punya kernel sahaja. Okey, biji jagung tu. Okey. So yang ni larutkan dia sampai panas. Bila dia dah larut macam ni, tuan-puan boleh masukkan daun pandan untuk aroma. Okay.
gula Melaka yang kita gunakan, kadang-kadang ada setengah gula Melaka ni dia berpasir ataupun dia ada apa yang tidak larut, dia tidak akan larut. So tuan-puan kena tapis. Okey, tapi yang ni saya tak pernah lagi guna ni, saya tengok dulu. Kalau dia larut maksud dia ataupun tak ada partikel dekat dalam tu, kita tak payah tapis pun tak apa. Okey. Tengok mana dia hancur ke tak. Jangan hancur Okey. So just nice saja color dia. So sekarang kita masukkan sagu. Sebab sagu ni dah direndam, dia dah kembang tapi dia belum kembang sepenuhnya. Okey. So sagu ni ada bermacam-macam di pasaran dan pilih sagu yang elok lah. Okey, sagu yang bila kita masukkan dia akan kembang sepenuhnya dan dia tak akan tinggalkan putih-putih tu. Sebab selalunya orang akan beritahu saya bila buat sagu ni tak menjadi. Okey. Kita masukkan sagu. Okay. Okay, bila masukkan sagu ni, kita tengok just nice saja. Kalau sagu yang tidak direndam, dia akan ambil masa yang lama untuk dia kembang dekat dalam dia punya periuk. So tak baguslah sebenarnya ya. Bila tuan-puan dah nampak dia jadi kristal dekat luar daripada sagu tu, it's time for you untuk sediakan liquid yang seterusnya, yang which is santan Rex. Okay. 2 cup ya. Dua cup santan, 2 cup air untuk resepi ni. Okey, sikit lagi. Biarkan dulu. Air ni mendidih. Bila air mendidih, okey, sagu ni akan cepatlah untuk dia mengembang. Menu yang disediakan di Le Master Hospitality in Culinary Arts ni adalah menu yang boleh tuan-puan generate income, which mean tuan-puan boleh menjual produk ni ataupun menu ni di Bazar Ramadan. Okey. Boleh juga untuk buat jualan daripada rumah. Okey. Sebab ia mudah, senang didapati dan kalau in term of demand, memang akan ada demand untuk bubur, okey, untuk custard, untuk talam, okey, sebab nanti kita akan di next episode saya akan tunjuk juga macam mana nak buat talam daripada produk Rex. Tuan-puan kena pastikan sagu tu betul-betul kembang sebelum masukkan bahan-bahan lain, sebab santan dia cuma ambil masa yang sekejap saja untuk masak. Okey, so pastikan sagu tu betul-betul kembang baru masukkan bahan-bahan lain, sebab bahan-bahan yang ada kat sini adalah bahan yang siap masak. Okey, dia tak memerlukan masa yang lama untuk tuan-puan masak selepas tu. Pastikan ini sahaja.
Okey. Dan api dia jangan terlalu kuat bila kita buat bubur ni. Especially lepas perempuan masukkan santan. Okey, sebab santan ni adalah bahan yang berlemak. Okey. Sebab bila kita touch heat, apa akan jadi? Dia akan split. Okey. Sama juga dengan rancangan sebelum ni, saya ada terangkan pasal cream corn dan juga corn kernel. Okay, untuk produk Rex dia ada dua jenis. Kalau perempuan yang nak gunakan corn cream tu pun tak apa, tak ada masalah. Cumanya untuk bubur jagung, partikel jagung ni yang kita nak tengok dekat dalam bubur tu. Okay, so the best one is use this one. Okay, kalau nak buat puding is use perempuan kena gunakan corn cream tu. Okey, ini baru dia ni. Lambat sikit. Okey, bau pandan dia dah naik. Okey. Masih lagi banyak putih tu masuk dia, kita kena prolong lagi lah masak dia. Okay, kita perlahankan api. Sebab aku kita perlahankan api sebab kita nak masukkan santan. Okey. Masukkan santan. Satu. Dua cup santan. Santan Rex. Okay. So, bila dah masukkan tu, buka sedikit sahaja, tapi jangan terlalu kuat. Masukkan garam. Okay. Dan kita masukkan produk main ingredient jagung ke dalam kita punya bubur. Untuk resepi saya hari ini, saya tak memerlukan any thickening agent untuk saya punya bubur jagung, sebab bubur jagung ni memang dah sedang elok dia punya kepekatan dia. Okey. Kalau perempuan tengok kat sini. Okey. Dia punya ni dah cukup elok, dah sedang elok, tak payah nak tambah tepung jagung. Okey, ataupun tepung untuk pekatkan dia. Okey, untuk resepi hari ini saya pakai gula Melaka. Tapi kalau perempuan tidak ada gula Melaka di rumah, okey, perempuan boleh gunakan gula biasa lah, gula putih. Cuma kalau perempuan tengok dekat sini, dia color dia a bit orang kata apa, brownish macam tu sebab saya pakai gula Melaka. Cuma kalau pakai gula putih dia akan jadi putih lah, putih macam putih santan tu saja. Okey. Kalau nak color yang lebih boleh gunakan macam saya buat ni lah.
Dari segi rasa dua-dua pun sedap. Okay. Cuma pakai gula Melaka ni dia ada aroma yang luar biasa sikit lah. Boleh Umairah? Dah ni kan dia punya sagu tu dah apa? Dah cantik dah pun sagu dia. Okay, sedikit je lagi. Sebab kita baru masukkan santan, kita kacau lebih kurang dalam 1 minit lagi. Okay. Dan kita punya ni dah siap. Saya buka buat sedikit. Habiskan gula garam. Okey bro. Perempuan juga kena pastikan santan yang kita masukkan ni masak, sebab kalau santan ni tak masak, dia akan cepat basi lah. Okay? Kalau santan ni betul-betul masak, elok, tapi bukan split ya. Perempuan boleh simpan sampai keesokan hari. Ataupun untuk bubur jagung dengan sagu ni, kalau misal kata tak habis, okay, dia boleh alter ataupun perempuan boleh hasilkan produk lain, okay, menu lain daripada bubur jagung ni, yang which is boleh keraskan dalam freezer dan jadikan dia sebagai aiskrim. Okay. Aiskrim bubur jagung sagu, kan menarik kan. So kalau jual di pasar Ramadan ni memang keras, laku keras. Dah masak ni. Okey, macam mana kita nak tahu yang bubur jagung ni dah masak? Okey, kita kata kita jangan bagi dia boiling. Boiling maksud dia ada bubble yang besar. Ini kita bagi dia simmering sahaja, sebab api yang saya gunakan pun api yang kecil. So kalau dekat tepi periuk perempuan ni, kalau perempuan dah nampak dia ada bubble-bubble kecil, maksud dia bubur ni dah ready. Okey, ini belum lagi, sikit lagi. Bila saya cakap terus dia ada. Okey, nampak tak? Ada bubble-bubble kecil di tepi ni. Okey, so maksud dia dah ready. Nampak tak? Okay. Dia bubble-bubble yang manja. Kalau bubble keras, bubble keras. Okey, bubble yang besar, maksud dia apa akan jadi dengan santan perempuan, dia akan split. Ataupun perempuan akan nampak satu macam dot santan tu, itu tak bagus untuk kita punya bubur. Okey, so bila keadaan dah macam ni, so this is ready for us untuk tutup api dan sedia untuk dihidang. Dah. Saya akan masukkan ke dalam kita punya bekas. Okay, kita akan masukkan dalam mangkuk ni. Aneh. Bismillah. Kita akan masukkan. Jangan pula masukkan tu sebab nak hidang tak cantik. Okay.
selesai sudah resepi kita hari ini. Bubur jagung dengan sagu ataupun bubur jagung sagu. Dan saya harap resepi ini bermanfaat untuk semua tuan-puan di rumah. Okay. Untuk menu Ramadan, sama ada untuk makan sendiri ataupun untuk berniaga. Okay. So untuk portion yang saya hari ini, yang saya bagi resepi tadi, ini boleh dapat kalau perempuan masukkan dalam bekas kontainer bulat yang which is dekat situ dia 250 ml. Okay. Boleh dapat lebih kurang dalam 5 ke 6 bekas. Okay. Dan harga jualan untuk produk ni, okay, untuk menu ni, so satu tu lebih kurang dalam RM3.50. Okay. Terima kasih.